أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. الحمد لله حمدا وشكرا لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai nikmat. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah sampai kepada ayat 217 dalam suratul Baqarah, di mana kita seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu akbaru minal qatl, dan adapun fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, yakni pembunuhan pada bulan-bulan haram. Pada minggu yang terdahulu kita telah membincangkan tentang bagaimana Syariah atau tentera risikan Islam yang diketuai oleh Abdullah bin Jahshi membunuh apabila bertemu di satu tempat nama Batnun Nakhlah di antara Makkah dengan Taif. Lalu tentera Syariah perisikan Islam telah membunuh salah seorang daripada orang Quraisy, kafir Quraisy, dan yang lain ditawan. Dan yang dibunuh itu adalah Amru Ibn al-Hadrami. Pembunuhan atau peperangan tersebut berlangsung pada akhir Jamadal Ukhra, Jamadal Sani, iaitu waktu sama antara hujung bulan Jamadal, kita panggil Jamadil Akhir, Jumadal Ukhra ataupun Jumadal Akhirah. Kita senang dah, orang kita panggil Jamadil Akhir. Berlaku pada akhir Jamadil Akhir, dan gelecoh lah nak masuk 1 Rejab. Jadi berlaku pembunuhan tadi. Setengahnya mengatakan masuk bulan Rejab dah, setengah lagi sebut mana kesamaran berlaku masuk dah lagi. Kemudian riuh di kalangan orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah. Mereka riuh sebut bahawa kenapa umat Muhammad ni, orang-orang Islam dan pengikut Muhammad, melakukan pembunuhan pada bulan yang haram. Kita sebut dah bulan haram tu Ashhurul Hurum. Bulan haram tu ada 4, 3 serakah, 1 lagi bulan 6, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dengan Muharram. Lepas tu pula baru Rejab, 1 lagi bulan haram. Dan keseluruhan bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan, dan 4 daripadanya adalah bulan yang diharamkan, yang bulan yang dihormati, maknanya diharamkan peperangan dan sebagainya. Tapi orang Islam melakukan peperangan, pembunuhan pada bulan yang diharamkan. Lalu riuh musyrikin Mekah, riuh di Madinah bahawa Muhammad dan pengikut-pengikutnya membuat satu kesalahan yang besar kerana melancarkan peperangan pada bulan haram. Lalu tentera Syariah balik bimbang, rasa kesah kerana melakukan kesalahan besar. Lalu bertemu dengan Rasulullah. Kemudian turunlah ayat ni. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang pembunuhan
Dia tanya tentang bulan haram, tapi bukan dia nak tu, dia nak pembunuhan pada bulan haram. Ya. Bulang-bulang ni bahasa Melayu dia bulang belaka. Kau duduk atas langit ni bulang. Kau kita siap hari-hari tu pun bulang kau. Nah, kalau bahasa Arab dengan bahasa putih dia beza. Bahasa Arab dengan bahasa putih dia beza. Kau atas langit dia panggil moon, orang putih panggil. Kau atas kalender dia panggil month. Arab pun begitu juga. Kau atas langit tu qamar, ataupun lecah satu bulan kecil tu dia panggil hilal. Kau atas kalender dia panggil syahr. Syahr. Jadi bulan sini bulan kalender, bulan perkiraan waktu. Jadi perkataan syahr bulan dalam bahasa Arab daripada perkataan syahara. Syahara maksud dia al-izhar wal i'lam, iaitu suatu pemberitaan, pemberitahuan. Maknanya orang yang terkenal kita panggil suhur. Suhur daripada syahara. Masyhur, orang mengumumkan sesuatu dia panggil ishtihar, daripada syahara juga. Jadi nak ada masuk waktu tu nak khabar benda. Jadi itu perkataan syahr dalam bahasa Arab, maksud dia bulan. Tapi dia dasar perkataan tadi mari syahara, setiap bulan tu ada erti dia. Apatah lagi ashhurul hurum, iaitu bulan-bulan yang dirahmati, yang dihormati, disebut 4 tadi. Jadi tersebut pada minggu lepas, memang pembunuhan pada bulan haram adalah kesalahan yang besar. Qul qitalun fihi kabir, katakanlah wahai Muhammad bahawa pembunuhan, peperangan yang berlaku pada bulan yang dihormati tadi, bulan-bulan yang dihormati tadi adalah kesalahan yang besar. Tetapi ada benda yang lebih besar daripada itu. Memang besar pembunuhan pada bulan-bulan yang dihormati, tapi menyekat orang daripada buat sesuatu di jalan Allah, maknanya menyekat agama Islam, menyekat urusan agama Islam, sabilillah, jalan-jalan Allah, menyekat orang daripada masuk ke dalam Masjidil Haram, kekufuran dulu, nak menyekat orang daripada masuk ke dalam Islam, masuk ke jalan Allah, kemudian kufur kepada Allah, kemudian menghalang orang daripada masuk ke dalam Masjidil Haram, yakni masuk ke Mekah, dan mengeluarkan ahli-ahli Masjidil Haram. Yakni bila sebut ahli Masjidil Haram tu ialah orang-orang Makkah, mengeluarkan orang Mekah daripada Mekah. Itu akbaru indallah, itu besar lagi daripada pembunuhan pada bulan haram. Yang pertama adalah sekat orang buat di jalan Allah. Nah, dia tak mau masuk sekian hal, dia sekat. Bila diseksa tengah panas, ditindih dengan batu, hampir mati, kena seksa. Sumayyah dengan Yasir dibunuh hingga mati, hidup anak dia saja, Ammar. Itu lebih besar lagi di sisi Allah daripada peperangan yang berlaku pada bulan haram. Ni jawab balik, sebab setengah pendapat sebut riuh tadi sehingga kan bising. Jadi resah orang-orang Islam yang ada di Mekah pun ketika itu resah. Orang Quraisy duduk sebut bakit semua warna perang dalam bulan yang dihormati. Orang Arab jahiliah tahu 4 bulan ni mereka dok perang sebelum Islam lagi. Dia memang dok perang 4 ni. Lalu Allah jawab dalam firman ni kepada apa pertanyaan tadi, Nabi jawab seperti mana firman Allah SWT tadi, hak besar yang disebut tadi besar lagi daripada pembunuhan yang dilakukan pada bulan haram. Ya, yang dimaksudkan wa ikhrajuhu min apa itu wa ikhraju ahlihi
minhu, dan mengeluarkan orang Mekah daripada Mekah. Tak, kalau kita kata mengeluarkan tu lembut, kita nak dihambat orang Mekah daripada Mekah, meninggalkan Mekah. Di sini maksud dia siapa? Maksud khusus kepada ahli Mekah atau ahli Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang muslimin, kaum muslimin yang bersama Nabi. Itu lebih besar lagi. Walaupun Allah sudah mengetahui benda ni akan berlaku, dan disebut dalam kitab terdahulu lagi bahawa berlakunya ikhraj, Nabi dia akan dikeluarkan daripada Mekah. Disebut dah pada kitab terdahulu lagi. Ketika turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira, kemudian Nabi SAW balik ke rumah diselimuti oleh isteri baginda Khadijah. Kemudian apa yang berlaku tadi, Khadijah membawa berita tersebut kepada sepupunya, iaitu Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal adalah seorang ahli kitab, katanya Nasrani, pendeta. Lalu bila dia dengar cerita Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat dalam Gua Hira tadi, diturunkan, dia pun khabar, dia kata itulah Jibril. Dia khabar ke Khadijah, tu Jibril, dia kata. Bahasa lama sebut Jalus, Jibril tu. Nah, dia telah turun kepada Musa dan Isa. Lepas tu dia kata, Allah, dia kata, ruginya aku dok dang bersamamu ketika, dia kata ke Nabi, aku dok dang bersamamu ketika kamu dikeluarkan daripada Mekah. Ya laitani kuntu hayyan iz yukhrijuka qaumuk. Malang rugi aku dok dang ngemu masa berlaku hijrah lah. Maknanya dia nampak dah berlaku hijrah. Maknanya Allah sendiri pun beritahu dah dalam kitab yang terdahulu pun bahawa Nabi akan dikeluarkan daripada Makkah. Sehingga Nabi sendiri pun, kalau dok kerana Nabi ketika sebelum pergi Madinah malam tu, dia tengok kota Mekah. Kalau dok kerana dikeluarkan, maka Nabi dah akan tinggal, sebab dia sayang kota Mekah, tempat yang dekat dengan Allah. Sebab situ ada Baitullah. Kita pun sendiri gitu juga. Kita pergi mana-mana pun dok sama. Dok sama kita pergi ke Mekah. Kita semayang mana-mana pun dok sama kita semayang dalam Masjidil Haram. Cokoh ada Kaabah depan. Orang hak pernah pergi dah tengok cokoh depan. Ni ada pergi lagi, dia pun nak pergilah. Pasal duduk apa ni, bukan kita semayang ni sembah Kaabah. Dah, itu kiblat kita. Ada. Macam kita tak ada doa kau. Tak ada kata itu kiblat doa. Ada. Maka kiblat semayang bukan Tuhan dalam Kaabah, tapi kita nak tengok ujung sekali kat mana tau. Ujung sekali kita ngadak ni sampai mana? Sampai kepada Kaabah, tempat kiblat orang Islam. Jadi tempat tu, tanah tu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat yang dimuliakan dan ada waktu yang dimuliakan. Tempat yang dimuliakan, dua tanah haram, Haramain, iaitu Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram. Ada kata Aqsa juga. Tapi ada juga waktu yang dimuliakan oleh Allah, iaitu bulan-bulan yang dimuliakan dan juga bulan yang diberkati, Ramadan dan sebagainya. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah, wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Maksud fitnah di sini bukanlah seperti mana yang kita faham atau yang kita kata sebagai tuduhan melulu, tuduhan yang tidak berasas, tuduhan yang tidak benar. Itu buhtan, tuduhan tadi. Bukanlah fitnah tadi maksud buhtan.
Itu ada orang yang mikir pelik. Sebab tu mikir ni kena belajar gok cara mikir. Bukan nak boleh mikir ikut sedak gitu. Sebab tu ada kaedah mikir, dia panggil mantik. Belajar cara mikir. Kalau tak kita mikir jadi macam orang gila. Cuba kita duduk learning ni, kita fikir benda apa tak ada lah fikiran aku. Duduk saja sekarang ni, benda apa tak ada lah fikiran aku. Tak. Kalau nak fikir kalau fikir lagi agak time elok ising benda tak ada lah nak fikir. Jadi cara berfikir dengan betul. Ni kena belajar kaedah berfikir. Sebab ada orang mikir pelik. Macam-macam. Dia kata kalau gitu baik bunuh orang daripada fitnah. Dia kata muat fitnah aku, baik membunuh orang itu. Sebab fitnah tu besar daripada pembunuhan. Bukan fitnah buhtan, tuduhan tu. Yang dimaksudkan fitnah di sini ialah kufr wa syirk, syirik dan kekufuran. Kekafiran dan syirik tadi adalah fitnah yang lebih besar daripada pembunuhan pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mikir, dia tanya Allah buat benda besar siapa darah akak. Ini orang gini kena kabur dia. Jangan mikir gitu. Ni mikir orang mabuk. Kabur dia. Kaedah kena belajar. Orang kata belajar ni cara mikir, bukan kita boleh mikir. Boleh mikir, tapi tak tahu cara berfikir. Last sekali kita fikir berharam gitu. Kadang-kadang ada orang saja nak test je, dia pergi fikir gitu, nak tanya orang biar nak jawab. Ada juga nak test orang sekali, tanya soalan pelik. Kenapa tak ada lah fikiran awak sekarang? Dia tahu dah benda tu tak ada, saja dia nak test orang. Hal ni berani test orang ni bukan sekolah test lah, macam sekolah orang test lesen kereta tu senang. Tak boleh duduk dia nak test orang saja. Kalau kita pandai ajar orang, kalau kita tak pandai belajar dengan orang, nak test buat benda. Melainkan test boleh, orang tu dia cakap baharam test dia sekali, suruh dia sedar, tu tak apa. Dia cakap baharam tak tahu benda. Baca Fatihah sekali tengok kecil pala tembok, tembok lalu. Cakap sedap, gogang. Baca Fatihah sekali, ambil nak dengar, start whisper lalu tembok lari, berapak tembok. Pasal apa? Pasal dok ngaji, tak belajar, takutlah nak baca. Kalau belajar, bacalah. Kalau orang tanya riwayat, hamba tak belajar, habis cerita. Mereka belajar hafaz saja. Gitu. Riwayat ni belajar hafaz saja. Jadi itu sebenarnya fitnah di sini bukan buhtan, bukan tuduhan yang melulu, tetapi fitnah di sini adalah syirk, iaitu syirik dengan kekafiran. Itu yang lebih besar daripada pembunuhan yang berlaku pada bulan-bulan yang dihormati. Maknanya cakap kampung, orang kafir sebut mana ni perang bunuh bulan-bulan ni, bulan-bulan yang dihormati mana cerita ni, kata tak boleh bunuh. Mana gilanggar? Dah hak mu berat nandang lagi daripada tu. Mu duduk tanah harang terus. Mu hambat orang, mu seksi orang tanah harang terus. Tanah harang di Mekah tu, di Masjid Haram terus buat. Dia buat di Mekah, di tanah harang, duduk seksi orang Islam. Berat nandang lagi. Ni buat bulang je. Berat lagi apa yang dia buat pada jalan Allah tadi, sekat orang daripada jalan Allah, kufur kepada Allah, kafir kepada Allah, lawan agama Allah, kemudian keluarkan orang daripada orang Mekah sendiri, keluarkan, hambat habis. Berat lagi daripada membunuh pada berperang pada bulan yang dihormati. Itu fitnah yang dilakukan, kekufuran, syirik tadi lebih besar daripada pembunuhan. Itu syirik ni tidak ada, syirik tidak diampuni dosa syirik ni.
wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan demikian. Ya, tengok terjemahan tu. Dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu. Betul lah dia kena bunuh. Kalau dia bunuh orang Islam pun tak apa pada bulan tu. Sebab dia, orang-orang kafir ni, dia tidak pernah berehat, tidak berhenti daripada memerangi orang Islam. Jadi Allah sendiri nyatakan bahawa wala yazaluna yuqatilunakum, mereka tidak akan berhenti, sentiasa mereka itu akan memerangi kamu. Hatta yaruddukum an dinikum, sehinggalah kamu meninggalkan agama, berpaling daripada agama kamu. Ini istata'u, jika mereka mampu untuk melakukannya. Maknanya dia akan buat habitat. Cakap kapung, orang kafir ni akan buat habitat, guana-guana pun dia akan buat. Dia akan buat guana-guana pun, sehinggalah tujuan dia bukanlah kita ni, orang Islam ni masuk agama dia. Bukanlah orang Islam ni akan beri harta ke dia. Bukanlah orang Islam ni akan menyebabkan dia tadi jadi keuntungan banyak, memberi keuntungan banyak pada dia. Tidak. Nak tujuan dia sehingga orang Islam ni berpaling daripada agama mereka. Hal tu je. Dan perkataan yazaluna, memang ayat ni turun di zaman Nabi, tetapi Al-Quran dia sentiasa relevan. Al-Quran ni ayat dia masih, pengajar orang tu masih lagi sehingga ke hari ini orang-orang kafir tidak berhenti untuk memerangi orang Islam, sama ada perang dari segi zahir, iaitu silah, iaitu senjata, dan juga perang saraf. Ya. Kalau orang mari rumah kita, dia mari ketuk pintu, tak ya. Dia pakai separuh bogel ke, dia pakai pelik-pelik ke, dia kata, tuan, puan, saya minta izin untuk masuk dalam rumah untuk menghiburkan anak-anak tuan. Kita beri masuk tak? Kita tak beri masuk. Benda mu ngegar ke benda ni? Mari-mari nak masuk rumah orang, nak menghiburkan anak orang, pakaian pelik, macam-macam. Kita tak beri. Tapi walaupun kita tak beri, sebenarnya TV kita beri. Itulah saluran besar, kotak ajaib yang menghiburkan dan membentuk fikiran anak-anak kita. Kalau kita boleh kawal tengok cerita-cerita baik, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita tak terkawal. Pergi rumah orang ni buka, anak kita pergi tengok juga. Rumah saing dia duduk rumah mana-mana wari-warah ke, pergi buka, tengok juga orang ni. Jadi nak cerita dia pada hari ni, dia akan serang. Ada cerita-cerita baru ni saya baca satu tulisan, bagaimana orang putih dia buat katung malaikat ni jahat pasal kabur mendak betul ke Tuhan. Jadi syaitan tu baik, teraniaya dengan tipu daya malaikat. Memang dia tak lari, dia kebut malaikat ni memang rapat ke Tuhan, tapi tak siapa berita benda. Jadi kontrol. Malaikat pun main politik kau. Main politik kau. Siapa setan tu aniaya. Jadi budak kita kalau tengok, dia lekatlah kepala dia warna cerita.
Dia tak bodoh kita. Dia kata tua baka buat ambil, tak percaya dah kenapa dia tulis, dia buat tu. Dia nak anak-anak kita. Tu saya setengah daripada satu syarahan orang putih Amerika yang masuk Islam sekediang ni. Dia belajar di Mauritania, negara Arab, fasih berbahasa Arab, hafal hadis, hafal Quran. Nak Syekh Hamzah Yusof, dia kata gitu. Nah, dia kata di apa ni, di syarikat Katong tu ada orang yang pakar psikologi kanak-kanak. Dia boleh buat satu benda tu budak-budak terpengaruh. Nah, sebab tu kita sendiri, anak-anak kita nak beli beg cat ni lah, nak beli kasut cat ni lah, sebab tengoklah TV lah, nak beli kek ada gambar tu, dia buat pengaruh. Saya tak kata orang lain ni, sama juga kita semua ada anak belaka. Itulah yang berlaku realiti pada hari ni. Sebab dia cuba masuk perang habis-habisan. Nak perang, cuba masuk aliran agama dalam bahasa Inggeris. Cuba berapa tahun terjemahkan buku-buku dalam bahasa Melayu, macam-macam hal, tidak berjaya. Sekarang panggil pula orang Arab mari, aliran belah Arab. Baca pun tiru baca macam Quran. Baca tiru lagu Bayati, Sikah, Jaharkah, baca macam Quran. Kalau orang nak mengaji kata sedapnya baca Quran. Bapa dia tak masuk tanding. Kita tak tahu, dia tak baca Quran, dia baca benda lain. Ini dia cuba juga. Hak perang tu, so kira lah berapa tang dah bung tu serang Iraq, melakukan propaganda di Syria, macam-macam tempat sekali, hancur lebur dah. Lepas tu menggunakan kekuatan senjata. Lepas ni perang sarah. Perang sarah. Penuh ada orang bincang tentang pakai baju tiruan, baju berjenama. Tak payah sebut lah, sebab sebut tahun lalu. Tak payah sebut. Baju berjenama, baju tiruan. Ada orang tanya saya, mana ni? Apa dia dok samang Thailand, China yang keluar replika baju-baju tiruan ni? Apa dia dok samang? Dia dok besar-besar hapuskan. Macam apa ni, syarikat komputer samang sama diri sebab tiru teknologi. Tapi dah baju-baju penuh dah hak tiruan apa semua. Lepas tu saya terlintas, saya tanya dia, sama dok kalau dia buat elang kain retang, banner tau, syarikat dia, nama benda macam-macam lah, Abibas ke benda ke kau anda lah, kain retang besar. Sama kau dengan orang tolong pakai baju tiruan tapi jenama dia. Jadi kawan saat ni dia mikir, oh betul kok kata. Cuma beza dia, hak tu banner kain, hak ni human poster orang. Tolong jual, tolong perkenal barang ni. Jadi dia sendiri kaji banyak dah. Tolong jadi perkenalkan barang ni, walaupun tiruan tak apalah. Bukan nak pakai tu sama kok, bukan hitam, bukan kain dia pun, tiruan kok kalau kira. Tapi hak ni mujuri, orang pergi situ bawa je nama dia. Lah kali kalau tubik baju potleh, buka kedai pun dah 3 hari berkerak belawang dengan brand besar ni. Tajuk baju nama potleh, tak boleh, tak nak pergi. Pasal tak ada orang pakai baju potleh tiruan, nak berkenal pada orang lain. Kerana itu cara mereka. Dan duit tadi kita tak tahu. Duit tadi dia pusing. Akhirnya benda-benda gitu sampailah kepada gerakan untuk menghancurkan Islam balik. Kita tak tahu. Dan kita pun tak tahu, dan kita susah nak lari pada hari ni. Susah nak lari. Benda tu ada kaitan belaka. Tapi mereka tidak akan berhenti daripada mengeluarkan kita, mengemalingkan kita daripada agama kita. Macam-macam dia cuba dah. Sebab tu dulu ulama lari ke pedalaman, buka pondok untuk jaga keaslian turas, warisan Islam, kitab-kitab, pengajian zaman British. Sampai sekarang lagi masih lagi kita Islam, masih lagi kita ada
kitab-kitab itu masih ada diajar di masjid, alhamdulillah, tidak dihancurkan. Maknanya di situ dia cuba macam-macam, perang paksa, saraf, macam-macam. Dan sekarang kita masih lagi diserang, serangan saraf tu. Walaupun kita di negara kita ni tak ada serangan bom dia, tapi serangan saraf. Serangan saraf. Tak usah cakap abang kapal terbang lah, panjang agak malam ni. Dah tengok pukul 12 susah pula. Kita panjang abang kapal terbang. Dah banyak benda yang kita, negara ketiga ni, dunia ketiga ni akan terima padah. Sebab dia telah mencaturkan pergerakan dunia, pergerakan ni. Dan Allah izin pada akhir zaman ni benda dia buat jadi. Gitu. Jadi orang yang lemah iman dia kata dah buat ni, kalah mu, maya ajak 3-4 stadium, kena serang juga, rebeh juga, acur juga. Habis negara Islam lepas Jumaat doa, tak baik, tak jadi kok, kalah kok. Orang lemah iman dia kata gitu dah. Dia kedok lah ni. Pasal jahil tak mengaji. Tak. Dia kedok lah ni. Orang penuh doa ni. Lepas sembahyang Jumaat akad tangan belaka kunuk ni. Dia seram macam tak menang pun. Dia mari gitu. Tu kata. Ni masalah dalam zaman Nabi pun bukan semua peperangan dimenangi oleh orang Islam. Uhud kalah. Tapi Ahzab besar dari itu menang pula. Gitu. Jadi kita kena yakin dengan pertolongan Allah dan kena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau duduk di Malaysia ni putus kasih pun ferah dah, hilang harapan pada Allah. Sahar jatuh pun tak berharap dah, putus asa dah, patah hati dah. Bayangkan bagaimana saudara kita di Afrika, nak cari nasi pun susah. Kita putus kasih tak mau akad telefon dah. Gantung ni, bunuh diri ke benda ke, makan pe kuda, pe keledar, bahan belaka dah. Bayangkan harapan saudara kita di Afrika hari ni, nak jumpa makanan sepinggang pun payah. Pelarian Syria di Jordan, kau boleh lari ke Jordan dah, kau tersekat dalam Syria. Orang Palestin macam mana, orang Rohingya dulu buat rumah atas rakit, naik darat kena bunuh pula saudara kita. Kalau kita di Malaysia ni pasal jatuh sahang, kita pun rasa ferah dah, lega dah untung, kita pun tak ada harapan dah kepada Allah, maka kita sangat tak cerdik dan kita sangat rugi. Sebab mereka di Afrika, umat Islam di Afrika dalam kemiskinan, harapan dia tinggi kepada Allah. Orang Palestin bina-bina rumah. Ada orang yang bawa teksi di Dubai bertahun-tahun kerja, selalu piti ke mak ayah di Palestin, siap rumah hebat pada orang lain, gaji di Dubai tinggi, siap rumah kena bom. Kecewa dia, sia-sia dia kerja 13 tahun, siap rumah comel, Israel bom, tak guna dia kata. Sebenarnya orang lain lebih lagi susah dari kita, tetapi harapan dia tinggi kepada Allah. Kalau kita kecek pun nak ferah, kecek pun nak kecewa, maka kita sangat rugi dan kita sangat lemah iman kita. Tengok di negara jiran, di negara jiran kita di selatan Thai, umat Islam di selatan Thai, umat Islam, sebahagian besar umat Islam di Indonesia, mereka bukan semua yang senang. Ada yang senang lebih pada kita pun ada, tapi yang susah. Akidah mereka pun boleh dibeli kadang-kadang, tapi ada yang tidak boleh dibeli akidah dia, susah. Harapan dia lebih tinggi kepada Allah. Kalau kita senang lenang macam ni, harapan kita rendah kepada Allah, ataupun hilang harapan kita kepada Allah, kita sangat rugi. Harapan kepada Allah kita, bila kita sebut tentang kekecewaan, hati kita susah. Semua gitu. Sebab itulah manusia, dia akan kecewa pilih dua perkara.
Yang pertama dia boleh hak dia tak mau, yang kedua dia tak boleh hak dia nak. Dia tak mau nyakit bahan nyakit, dia sedih. Dia nak kaya, tak boleh kaya, dia sedih. Dua benda tadi, dia boleh hak dia tak mau, dia tak boleh hak dia nak, memang sedih belaka. Tapi kalau tengok saudara kita kat lain, berat nanang, berat lapang-lapang, kita baru berat nanang, dia berat lapang-lapang, paruk lagi daripada kita. Jadi harapan kita kena sentiasa tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita ialah Allah lah As-Samad, tempat kita gantung harapan kita. Kalau kita gantung harapan kita kepada makhluk, kita bergantung pada dahar yang rapuh. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Dan sesiapa yang murtad, sesiapa di antara kamu, wa may yartadid minkum, sesiapa di antara kamu yang murtad, yakni terkeluar daripada agama, berpaling tadah dari agama Islam, lalu ia mati sedang ia kafir. Sesiapa yang murtad, tak kira lah sebab tekanan ke apa ke, mereka murtad. Murtad ni memang banyak sebab. Banyak sebab orang murtad. Dan sehingga ke hari ni pun masih ada orang murtad. Tetapi orang murtad ni, yang pertama sekali ialah dia kalah berujuh dengan diri dia, sebab dia tak belajar. Adapun kalau belajar pun belajar dengan orang sesat. Nah, sistem maklumat ilmu yang ada diri dia tu, dia tak boleh jawab persoalan yang timbul. Hak lain tu mari belaka, tekanan ke ataupun habuang ke, itu lepas daripada tu. Jadi orang-orang yang murtad ni, orang yang tak kuat iman dia, tak kemah keyakinan dia, maka dia keluar daripada agama dia tu, dan dia mati ketika dia murtad, fahuwa kafir, maka dia adalah kafir. Dalam surah Maidah disebut wa may yakfur bil iman. Wa man yakfur bil iman, siapa yang kafir daripada iman dia, faqad habita amaluh, maka runtuh ranah lah, habislah apa ni, pahala dia. Jadi orang-orang yang murtad, keluar daripada agama, bila dia mati, mati dalam keadaan kafir. Nah, kalau mengikut mazhab Syafi'i, kalau dia masuk balik dalam Islam, dia beriman balik, hak mana dia beramal sebelum Islam tu habis, dia kena start baru. Jadi orang yang murtad daripada agama Allah, dia mati dalam keadaan murtad, maka dia mati dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan itulah orang-orang yang hancur, habis, apa ni, rosak, binasalah pahala amalan dia tu di dunia dan di akhirat. Habita makna rosak, habis. Kalau disebut habital ibil, iaitu habita rosak unta. Unta ni, kalau dalam beberapa kamus, antaranya disebut dalam Ibn Mazur, sebut dalam Lisanul Arab, habital ibil ni, unta ni dia ada makanan, daun-daun dia. Ada sedaun tu dekat sama dengan daun yang dia makan, tapi bila dia makan daun tu menyebabkan dia mati. Kembung perut ke gua tak tahulah, tapi dia akan makan sebab sama daun tu. Jadi bila dia makan je tu, mati dia. Mati dia kerana makan daun tu. Nak ceritanya kaitan dengan benda masuk binasa ni,
orang murtad ni dak kira langsung dah lepas. Habis dah lepas ni. Pahala dia tak ada irici. Kalau dia masuk Islam balik, dia start baru. Kalau dia mati sebelum dia bertaubat, istitak dia panggil, pemerintah kena beri tempoh bertaubat kepada orang yang murtad ni. Mungkin sekarang dia panggil kaunseling dan sebagainya lah, tapi kena beri masa untuk bertaubat. Kena beri cara langkah untuk dia istitak, memberi dia bertaubat balik. Tapi bila orang yang bertaubat tadi, maka pahala sebelum tu habis. Tapi orang yang tak sempat bertaubat, mati dia, maka mati dalam keadaan kufur. Wa may yakfur bil iman, siapa yang kafir kepada iman. Yang pertama, kufur kepada Allah. Bila dia beriman, maka dia tidak kufur kepada Allah. Yang pertama dia kafir tadi, maknanya dia kufur pada Allah. Dia tak Islam lagi. Itu yang pertama. Lepas tu dia masuk Islam, ada iman dalam hati dia. Tapi kemudian dia keluar daripada Islam, maknanya dia kufur kepada iman. Dia kufur setelah beriman. Maka kekufuran dia selepas daripada iman tadi bukanlah sebab apa, melainkan pilihan dia sendiri. Kalau ikut hukum Islam, man baddala dinuhu, siapa yang tukar, man baddala dinuhu faqtuluh, maka hendaklah dibunuh dia. Tapi sebelum dibunuh kena ada istitab, minta dia bertaubat. Gitu. Jadi orang yang murtad, dia mati tak sempat bertaubat, maka dia mati dalam keadaan kafir. Kita tak kata orang ni kafir, orang ni kafir ni. Bukan isu kafir mengkafir ni. Tapi kita kata orang yang di Al-Quran sebut, orang yang murtad keluar daripada agama ni, maka dia mati sebelum bertaubat, mati dia keadaan murtad tadi, maka mati dia mati kafir. Hukum mati kafir lah. Dan rosaklah amalan dia di dunia dan di akhirat. Rosak habis amalan dia. Kalau dia buat lepas-lepas tu habis rosak. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah ahli neraka. Kita terjemah ahli neraka, Quran guna sahabat neraka, mana rapat molek dengan neraka. Orang kafir ni dia ashabun nar, mana rapat molek dengan neraka. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya sampai bila-bila. Dekat dalam neraka tadi sampai bila-bila. Maknanya selama-lamanya dalam neraka. Jadi kita kena berhati-hatilah. Benda-benda murtad ni banyak berlaku pada hari ni. Buatlah sedaya upaya kita beri pendidikan agama, beri kesedaran kepada orang muda kita, anak kita, cucu kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua daripada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, dan menjadikan kita orang yang sentiasa duduk di atas keimanan kepada Allah dan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang tidak sempurna. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.